Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat berjumpa kembali di tahun 2023. Jadi sebelum saya teruskan, kalau anda baca tajuk video ni, anda jangan rasa pelik. Anda jangan risau. Tajuk tu memang tak salah. Memang video ni saya buat untuk nak ceritakan kepada anda bagaimana channel pendakwah teknologi ni dia naik, lepas tu dia jatuh dalam masa 2 tahun. Lepas tu dia naik balik. Yang bahagian naik balik tu saya tak masukkan dalam tajuk sebab takut tajuk dia panjang sangat kan. Okey, sebenarnya lama juga tau saya duk fikir video apa yang saya nak buat sebagai video pertama di tahun 2023 ni. Asalnya saya ingat nak uploadkan satu video pasal review produk yang saya dah buat kan. Tapi saya hold dulu video-video tu semua sebab saya rasa ada benda yang lebih penting lah untuk saya kongsikan dengan anda semua. Jadi, naik dan jatuhnya channel pendakwah teknologi. Adakah channel ni dah jatuh? Itu adalah satu persoalan yang banyak bermain dekat fikiran saya sejak daripada beberapa bulan lepas lah, daripada tahun lepas sampailah kepada tahun ni kan. Bermain di fikiran saya. Saya mulakan channel pendakwah teknologi di YouTube ni dalam bulan Februari 2021 kalau tak salah saya kan. Sebab tu kalau anda tengok dekat intro channel ni, anda nampak saya tulis kat situ 2021 tau. Sengaja saya buat macam tu untuk nak mengingati hasil yang saya buat channel ni. Jadi saya tahu pada tahun tu saya buat channel ni. Saya akan ingatlah sampai bila saya tengok intro tu kan. Jadi channel pendakwah teknologi ni dia naik dengan sangat mendadak pada tahun 2021 tu. Channel ni berjaya mendapat dalam 100,000 subscriber tu, kalau tak salah saya tak sampai dalam 6 bulan. Dalam 5 bulan boleh terus naik sampai 100,000 subscriber. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya sangat cepat tau. Jadi pada tahun pertama channel ni saya sangat seronok tau. Seronok gila nak buat konten. Tiap-tiap hari fikir pasal nak buat konten saja, fikir pasal nak buat video. Dan kalau anda perasan selang 2-3 hari saya akan upload video. Selang 2-3 hari saya upload video. Jadi masa tu buat video tu adalah satu benda yang menyeronokkan saya tau. Dia menyeronokkan saya dan dia membahagiakan saya. Saya memang seronok betul buat video kan. Happy tau. Lepas tu dalam masa yang sama juga 2021 tu kita tengah PKP. Jadi masa PKP tu banyak sangatlah benda yang tak elok yang jadi, terutamanya pada diri saya kan. Daripada kesihatan pun anda tahu saya kena COVID, bukan kata sekali 2-3 kali. Lepas tu bisnes jatuh gila-gila, jadi saya terpaksa tutup perniagaan dan sebagainya. Salah satu contoh lah, dulu anda mungkin tahu saya buka kedai makan kan. Jadi kedai makan tu saya terpaksa tutup. Bertahun-tahun saya buka kedai makan tu, tapi disebabkan PKP saya terpaksa tutup. Anda bayangkanlah 8 bulan saya tak boleh nak berniaga. Saya rasa 8 bulan lebih lah tak boleh nak berniaga. Saya buat macam-macam, buatlah Foodpanda lah, buat GrabFood dan sebagainya. Tak menjadi sebab kawasan tu memang kawasan office dan tak ada orang dekat sana kan. Dan bila masa dalam 8 bulan tu tak boleh nak berniaga betul-betul, sewa tetap berjalan tau. Jadi mula-mula tu saya rugi. Daripada rugi tu dia sampai kepada keadaan berhutang untuk nak mempertahankan kedai tu. Jadi memanglah kalau orang kata Adil, tunggu sat. Ramai kawan-kawan saya kata tunggu sat Adil, relax dulu bro, jangan tutup kedai dan sebagainya. Tapi betul lah, memang senang lah nak cakap tunggu sat tu. Nak mempertahankan pekerja, nak mempertahankan kedai, nak bayar sewa, benda tu berterusan, dia berlungguk hutang tu. Lalah saya terpaksa lepaskan kedai tu. Bila saya lepaskan kedai tu dalam 4 bulan, 5 bulan macam tu, sekarang ni baru nampak macam baru nak naik balik lah kawasan tu kan. Okey, kalau saya cerita sikit kepada anda, bila nak tutup kedai makan macam tu pun, dia bukan saya boleh tutup kedai makan macam tu saja, bukan kata saya serah kunci selesai tau. Saya kena keluarkan berpuluh ribu lagi untuk nak renovate balik kedai makan tu kepada keadaan asal dia. Maksudnya kepada bare bone unit dia sebelum saya boleh serahkan balik kepada pemilik dia. Sebab kedai tu kan saya dah buat renovation macam-macam kedai makan kan. Jadi itu salah satu contoh. Tak kira lagi lah benda-benda lain. Jadi banyak benda lah yang berlaku dalam tempoh PKP tu kan. Sebenarnya kalau saya rasa saya boleh buat satu video lain tau tentang waktu PKP, apa yang berlaku pada saya. Saya rasa itu satu video yang seronok jugalah. Sebab waktu tu memang saya sangat sedih, saya sangat tertekan gila. Hanya channel pendakwah teknologi ni yang menyeronokkan saya. Saya dapat keseronokan, saya dapat orang kata apa, nampak tujuan untuk nak bangun pagi-pagi tu, nak buat benda kan. Sebab waktu tu kan office pun tak boleh nak pergi, projek semua tak jalan. Saya nampak tujuan nak buat video tu seronok sebab saya nampak bila orang tengok, bila orang komen dan sebagainya. Lepas tu nampak macam bila kita kena belajar benda baru, seronok tau. Jadi tujuan asal saya buat channel ni adalah kerana saya nak kongsi dengan anda semua benda yang berkaitan dengan teknologi. Saya memang suka benda yang teknologi. Okay, satu benda yang saya boleh ceritakan kepada anda kan. Saya suka bersembang tau. Saya suka bersembang. Saya suka bagi ceramah. Saya suka mengajar. Lepas tu memang saya minat mengajar tau. Saya memang minat betul mengajar. Sebab tu kalau anda tengok video-video dekat channel ni kan, dia lebih kepada tutorial ataupun lebih kurang macam kuliah macam tu. Saya sebenarnya memang teringin nak jadi pensyarah tau, tapi masalahnya tak ada pihak lah yang berminat untuk nak ambil saya. Lepas tu dalam masa yang sama saya belum ada PhD lagi, jadi agak susah sikit lah macam tu kan. Tapi tak apa,
Okey, berbalik semula kepada topik kita pada kali ni kan. Jadi, saya nak tanya anda tau. Anda perasan tak? Video-video pada tahun 2021 tu dia adalah agak berbeza dengan tahun 2022. Maksudnya tahun lepas. Dia berbeza sikit. Kalau anda tengok balik, anda sort balik video tu, anda boleh tengok perbezaan konten tu. Memanglah kalau kita nak cakap daripada segi setup dan sebagainya, tu lain cerita lah. Cara saya bercakap lepas tu berbeza lah kan. Tapi maksud saya daripada segi kandungan tu, anda perasan tak? Okey. Jadi, bila bercakap tentang konten di pendakwah teknologi kan, macam yang saya katakan tadi, konten di channel ni pada asalnya dia lebih kepada tutorial, lebih kepada ceramah, lebih kepada saya nak menceritakan kepada anda maklumat, saya nak sampaikan maklumat. Contohlah masa mula-mula dulu kan, saya ajar pasal wifi, saya ajar pasal internet dan macam-macam lagi lah. Tapi tak lama lepas tu, konten di pendakwah teknologi ni dia mula berubah kepada dua arah yang sangat berbeza tau. Dua arah yang sangat berbeza ni. Jadi arah yang pertama tu, saya dah mula banyak memberikan fokus kepada review produk. Tu satu. Sebab apabila channel ni dia mula berkembang, apabila dia mula dikenali ramai kan, maka saya mula dihubungi oleh syarikat-syarikat media, lepas tu produk-produk dan sebagainya tau. Banyak dapat tu. Dan waktu tu memang seronok tau bila dapat barang-barang free kan. Dan dalam masa yang sama juga, saya ni mula dipanggil sebagai KOL. Masa tu saya tak tahu lagi, saya kata kenapa call ni. Betul halas sekali pun saya tahu Key Opinion Leader kan. Jadi sebab tu, ramai orang yang nakkan saya review produk-produk mereka. Nak saya review produk mereka, buat video dan letak dalam channel ni. Jadi kalau anda perasan mula tu, saya ambil 1-2 produk sikit-sikit macam orang kata macam mencuba kan. Tapi lepas tu dia makin lama makin banyak, makin lama makin banyak kan. Nah, tu satu benda tau. Okey, itu arah yang pertama. Okey, ni arah yang kedua pula. Apabila saya duk cerita benda tentang internet, tentang wifi, tentang semua benda-benda macam tu kan. Jadi lepas tu kalau anda perasan, topik berkaitan dengan internet tu, saya mula pergi ke arah memperjuangkan hak pengguna. Perasan tak? Saya duk perjuangkan hak pengguna, duk pertahankan hak pengguna, duk cakap macam-macam tentang hak pengguna kan. Jadi apabila saya banyak bercakap tentang internet, apabila saya banyak mengajar tentang internet kan, dalam masa yang sama tu, saya juga dapat banyak komen tentang isu-isu yang berkaitan dengan internet ni. Jadi mula-mula orang duk tanya saya tentang cara-cara nak perbetulkan masalah wifi, setting wifi yang betul, macam mana nak tengok setting APN lah. Benda-benda macam tu dia lebih kepada cara nak elokkan internet tu. Dia perlu cerita masalah dia, bang saya ada wifi router, saya tak tahu nak set up, saya set up mesh tak betul semua. Itu pada mula-mula tau. Tapi kemudian tu saya perasan orang ramai banyak mengadu dekat saya tentang masalah internet mereka tu, masalah keseluruhan, bukan pasal masalah setting tu. Terutamanya bila melibatkan pihak telco, bila melibatkan pihak ISP. Malah ada juga yang duk mengadu tentang pihak kerajaan yang lambat ambil tindakan dan sebagainya tau. Jadi bermula daripada situ kan, saya banyak bersuara tentang isu-isu tu. Saya banyak bersuara tentang isu internet, isu telco. Kalau anda tengok banyak video yang saya buat di mana saya mempersoalkan pihak kerajaan, saya mempersoalkan pihak telco, saya persoalkan pihak ISP, macam-macam pihak lagi lah saya persoalkan. Malah salah satu topik yang paling saya kuat sekali bersuara adalah tentang isu pelaksanaan 5G. Memang gila-gila saya duk cakap pasal isu 5G tu. Okey, sambil itu saya cerita dekat anda kenapa yang saya duk berjuang sangat pasal 5G ni. Dia sebenarnya macam ni. Saya nampak 5G ni adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan isu-isu internet ni. Jadi sebelum ni saya selalu dapat soalan, orang tanya dekat saya, dia kata, "Bang, macam mana nak rasa internet laju kalau kat tempat rumah saya ni tak ada fiber? Macam mana nak rasa internet laju?" Jadi waktu tu saya tak ada banyak sangat penyelesaian yang saya boleh beri pada anda tau. Paling kuat saya boleh suruh pasang antena parabolik lah, lepas tu suruh pasang signal booster lah, apalah, buat benda-benda macam tu tau. Dia tak ada penyelesaian yang kata konkret tau. Dan benda tu semua dia tak menyelesaikan masalah tu. Dia hanya macam penyelesaian sementara. Dan kadang-kadang apa yang saya cerita tu pun tak jadi apa sangat pun. Mungkin naik sikit je kelajuan internet. Contohnya macam tu kan. Jadi saya nampak 5G tu adalah salah satu penyelesaian utama untuk masalah sambungan internet dekat negara kita ni. Tu sebab dia. Okey Sat, tapi saya tak nak cakap pasal 5G lah dalam video ni. Saya tak nak cakap pasal 5G, saya tak nak cakap pasal review produk, tapi saya nak ceritakan kepada anda apa yang berlaku pada saya dan juga channel ni apabila saya terlalu banyak bagi fokus kepada dua arah ni. Dapat produk tu memang seronok tau. Jadi teknologi reviewer ni sebenarnya memang sangat best. Saya boleh dapat benda-benda baru, lepas tu saya tak payah nak beli semua benda tu semua kan. Tapi dalam seronok-seronok tu dia ada dia punya kesan negatif dia. Apabila saya dapat produk,
saya bertanggungjawab untuk nak hasilkan konten bagi produk tu. Jadi keyword dia dekat sini bertanggungjawab. Jadi mula-mula dulu kan, masa awal-awal dulu saya memang cuba tau untuk nak dapatkan produk-produk rangkaian lah, macam wifi router semua tu, sebab pada waktu tu memang saya duk ajar anda cara nak set up wifi lah, cara nak set up mesh wifi tu, settings wifi nak letak kat mana semua benda tu kan. Jadi memang saya minta tau benda tu, sebab kalau nak beli kan ada yang murah ada yang mahal. Lepas tu saya duk fikir nak beli banyak-banyak nak buat apa, tu nak jual balik satu cerita lagi. Jadi waktu tu memang saya cari. Jadi syarikat pertama yang berikan saya produk-produk networking ni adalah TP-Link. Jadi mereka banyak hantar dekat saya wifi router. Sebab dulu kan saya duk cakap pasal wifi 6 semua tu kan. Okey, kemudian tak lama lepas tu, kalau anda tengok channel ni banyak pula disokong oleh pihak ASUS. Dan kalau nak ikutkan pihak ASUS tu, dia sokong channel ni sampai sekarang lah. Saya rasa kalau anda cari balik video-video saya kan, saya dah buat lebih daripada 20 video lebih dah pasal produk-produk ASUS ni kan. Lepas tu dalam masa yang sama saya pun dapat jugalah produk-produk daripada syarikat-syarikat lain. Macam-macam saya dapat. Ada yang berkaitan dengan rangkaian, ada yang tak berkaitan dengan rangkaian, ada yang macam gadget, telefon dan sebagainya. Benda-benda macam tu tau. Jadi isu dia kan, macam saya kata tadi, bila saya dapat produk, maka saya kena hasilkan konten untuk nak review produk-produk tu. Dan bila saya duk buat produk review semua ni, duk buat video untuk nak review produk kan, saya dah tak ada masa tau untuk nak buat konten lain. Dulu saya ada idea, saya dah tulis plan untuk channel ni, saya nak buat macam kelas rangkaian, nak cerita pasal programming, nak cerita pasal IoT, nak cerita pasal banyak benda lah saya nak cerita, macam-macam. Tapi bila saya duk fokus banyak sangat dekat produk tu, habis lari plan tu tau. Ni saya cerita dekat anda, pernah satu ketika dulu kan, barang-barang sampai dekat rumah ni hampir setiap hari ada barang sampai. Tak satu, dua, lebih kurang macam tu lah. 3, ada kadang-kadang tu sampai 5 barang sampai. Buka tengok-tengok, tiba-tiba nampak orang depan pintu hantar barang. Saya tak tahu pun barang tu nak sampai. Daripada hantar dulu baru beritahu kat saya, kata adik kita hantar barang sekian. Sampai tahap macam tu. Lepas tu kan, ni sebenarnya belah kiri saya. Ni belah kiri saya lah. Dekat sini ni, sebelum ni ada 3 rak besi, yang rak besi kita pasang sendiri tu, yang besar daripada lantai ni sampai ke ceiling. Rak besi tu 3. Dan dalam rak besi tu saya letak semua barang-barang yang saya dapat, semua produk-produk yang saya dapat tu, produk yang review saja. So penuh sedinding ni, penuh yang tu saja, tak ada benda lain. Jadi bermula daripada situ saya mula jadi hamba kepada produk-produk tu. Itulah cerita dia. Silap saya jugalah sebenarnya. Masa saya duk dapat produk tu macam seronok. Benda tu baru untuk saya kan. Jadi saya bila dapat tu saya duk cuba minta lagi. Dan bila saya minta memang akan dapat. Maka berterusanlah saya duk jadi hamba untuk nak menghasilkan konten bagi produk tu. Okey, dalam masa yang sama juga bila saya duk terima barang semua ni kan, maka saya juga kerap dipanggil kepada macam produk launching kan. Waktu tu memang seronok tak bila pergi kepada event-event macam tu, kita boleh jumpa orang kata fellow YouTubers dan sebagainya. Kita jumpa geng, seronok tau. Tapi satu benda lah yang mungkin saya boleh cerita sedikit sebanyak kan tentang salah satu benda negatif kan. Okey, anda kena tahu satu benda lah. Walaupun saya kata dekat anda saya dapat produk-produk tu, bukan semua produk tu diberikan terus dekat saya. Maksudnya dia bukan keeper unit tau. Sebahagian besar daripada produk tu saya kena pulangkan balik. Tu satu, tu yang pertama. Jadi kalau daripada segi nak pulangkan balik itu, ada setengah mereka berikan tempoh masa. Contohnya dia kata, okey adik, kita boleh pinjamkan benda ni mungkin dalam masa 3 minggu. Contohnya macam tu. Ada yang memang diperlukan cepat, seminggu saja ada. Ada setengah tu yang mereka bagi kat saya, dia kata, okey benda tu boleh pakai dah dulu. Tapi lepas 2-3 bulan tu baru dia contact saya balik, minta nak guna dan sebagainya. Benda-benda macam tu lah. Lepas tu dalam masa yang sama juga, saya kena ceritakan juga dekat sini. Saya takut orang, sebab ada ramai orang duk salah faham tau. Saya tidak dibayar langsung untuk review produk. Sampai ke hari ni langsung tak dibayar untuk review produk. Saya cuma diberi produk tu untuk direview. Dan macam saya kata tadi, ada setengah produk tu boleh simpan, ada setengah produk tu kena bagi balik. Okey, jadi kenapa tak dibayar? Okey, satu, pada waktu tu mungkin saya pun bodoh tak pernah minta. Lepas tu dalam masa yang sama, pihak yang sana mereka tak pernah nak offer nak bayar, sebab mungkin mereka fikir saya perlukan konten. Jadi dia berkata, okey Adil ni kan YouTuber, dia perlukan konten, jadi dia patut bersyukur lah apabila mereka berikan saya produk dan sebagainya. Tu mungkinlah salah satu kan. Lepas tu, ada jugalah setengah-setengah syarikat ni kan. Apabila mereka bagi barang tu dekat saya kan, mereka anggap benda tu sebagai satu sumber bayaran tau untuk saya nak buat video. Okay, kenapa saya kata macam tu? Ada setengah tu mereka bagi barang dan mereka faham benda tu macam, okay, kita bagi barang, dia buatlah video. Macam ni nak buat, bagi kat dia lah. Bila dia nak buat semua, tak apa, bagi kat dia. Tapi ada setengah-setengah ni, company ni, dia bagi barang dekat saya, dia layan saya seolah-olah macam saya ni terima duit daripada dia tau.
Macam contohnya bila saya buat konten apa kan, dia nak tengok draft, nak perbetulkan draft, nak suruh saya sediakan skrip, nak suruh buat storyboard lah apalah, lepas tu cerita key points lah apa. Kadang-kadang kan, masalahnya kan, produk tu kadang-kadang yang mereka bagi tu bukan nak kata mahal atau mana pun, kadang-kadang saya boleh beli sendiri ya, berapa ratus lah, tapi nak tengok macam-macam, tak boleh cakap benda yang tak elok semua. Jadi dia dah tak jadi honest review lah, dia jadi lebih kurang macam review berbayar. Sepatutnya macam tu tau. Okay, itu satu. Jadi satu benda yang saya boleh kongsikan dengan anda juga kan, memandangkan saya ni agak jahil dalam dunia influencer ni kan, maka saya tak pernah kisah tau pasal benda ni. Saya tak pernah kisah pasal duit, saya tak pernah kisah pasal bayaran, saya tak pernah kisah orang nak ambil balik barang ke apa ke, saya tak pernah peduli sebelum ni. Tapi bila lama-lama saya duk fikir kan, saya duk fikir dekat diri saya tau, untuk nak hasilkan channel ni, saya banyak kena keluarkan duit sendiri, banyak kena habiskan masa, banyak kena habiskan tenaga, memang kena keluar manjang. Tapi saya tak pernah terima satu-satu benda untuk nak ganti benda tu. Contoh yang okey, kalau kita nak cakap pasal masa dengan tenaga tu, tak payah kata apalah, tu satu kan. Tapi bila kita nak buat kerja, contohnya macam review produk ni, untuk nak set up, nak sediakan benda ni, nak buat video editing dan sebagainya, saya kena keluarkan duit nak dapatkan benda sebagainya kan. Saya keluarkan duit, tapi duit tu tak pernah datang balik tau. Tu satu. Okey, satu benda yang mungkin ramai orang salah faham, orang ingat macam okey, dah ada 100,000 subscriber dan sebagainya, dia dah dapat duit kat YouTube. Anda tahu tak duit daripada YouTube ni kan, dia tak sebanyak mana sangat tau. Sebab view-view yang saya buat ni, kalau bila kita duk review produk, paling kuat pun mungkin dalam 1,000, 2,000 orang tengok macam tu tau. Jadi bila dalam keadaan macam tu, channel ni hanya akan dapat dalam paling kuat pun saya rasa maksimum 1,000 sebulan. Tu satu. Dan untuk nak dapatkan 1,000 sebulan tu, saya kena kerja daripada hari Isnin minggu ni sampai Isnin minggu depan, berterusan seterusnya. Maksudnya non-stop kerja tau. Aduh. Dan start daripada situ bila saya duk fikir macam tu, saya kata aku duk buat kerja gila-gila, tapi orang tak bayar duit. Lepas tu objektif saya dah mula tau. Saya dah mula bila kita duk buat kerja ni, kita dah mula meninggalkan benda-benda lain, maka saya kata saya kena cari cara untuk dapatkan duit balik kan. Lepas tu saya dah mula shift saya punya fokus ni untuk nak cuba buat duit melalui channel ni. Jadi saya buatlah benda-benda macam yang dipanggil rate card lah, lepas tu saya buat channel profile, buat macam-macam lah, semua benda saya buat portfolio semua elok-elok kan. Lepas tu saya hantar kat syarikat-syarikat tu semua. Tapi bila bermula daripada saat tu baru saya nampak, baru saya faham, baru saya nampak, baru saya sedar saya ni banyak digunakan oleh orang. Saya bagi contoh dekat anda lah kan. Saya pernah letakkan satu bayaran RM1,000 untuk nak hasilkan satu video konten macam review konten ni tau. Tapi ini bukan kata review biasa-biasa, memang extensive review, memang nak tunjuk cara nak pakai, memang super macam tutorial macam nak guna ni tau. Pada waktu tu saya nak charge RM1,000. Lepas tu orang yang nak suruh saya review tu, dia boleh kata dekat saya macam ni. Dia kata, untuk market rate bagi channel YouTube yang baru sampai 100,000 subscriber, dia sebut baru sampai 100,000 subscriber kan? Dia kata biasanya dalam RM300 ke RM500 je untuk satu video. Ayat dia macam tu. Lepas tu dia duk cerita lah, duk cakap video ni biasanya video panjang sekian-sekian 15 minit ke apa. Dia kata rate dia dalam RM300 ke RM500 macam tu. Dia duk cerita macam tu lah. Dan disebabkan saya agak bodoh dan jahil pada waktu tu, maka saya terima tau. Buat satu video gila-gila ni RM300. Saya nak cerita dekat sini, dan saya bukan nak kata saya tamak duit tau. Tapi saya agak terkilan jugalah bila kita nampak diri kita diperbodohkan macam tu. Saya percayakan orang tu bila kita berkawan. Saya mula-mula anggap dia sebagai kawan, jumpa, kenal, lepas tu mula bagi review produk dan sebagainya. Tapi bila dia ambil kesempatan dekat kita tu, kita rasa macam tak seronok. Mula kita bersangka baik dengan orang. Kita nak rasa macam benda tu adalah benda yang positif dan sebagainya. Tapi bila orang mempergunakan kebaikan kita ni, kita rasa memang sangat sakit hati lah. Pendek kata, kita rasa macam bebal, betul lah. Jadi kenapa saya kata macam tu? Ni saya kongsi dengan anda lah. Syarikat yang sama yang minta saya buat video dekat mereka, yang mereka bayar kat saya RM3,000 tu, mereka boleh bayar kepada channel lain untuk buat review produk yang sama, di mana channel tu buat macam tu. Saya bukan nak burukkan channel tu, tapi dia cuma buat macam tu. Dia cuma baca cerita apa benda, cerita-cerita macam tu. Lepas tu dia boleh bayar kat orang tu beribu-ribu ringgit. Sedangkan channel tu lebih kurang macam channel ni saja. Kalau nak ikutkan, saya minta maaf, saya cakap terus terang, channel tu kurang banyak lagi subscriber daripada channel ni. Dan kalau nak ikutkan kerja yang saya buat tu, saya buat macam-macam. Daripada tunjuk cara nak pakai, buat gila-gila. Dia bayar kat saya RM3,000, orang tu cuma tunjuk produk tu, bawa keluar, buat unboxing sikit, cerita-cerita sikit, tak tunjuk cara nak pakai semua, dibayar beribu-ribu. Dan saya tahu ni daripada orang lain.
Saya bukan nak sakit hati dekat rezeki orang tau. Tak ada masalah. Rezeki orang itu semua Allah yang bagi. Tak ada isu. Tak ada isu. Malah kalau nak ikutkan, saya boleh buat je benda tu free. Tak ada masalah pun. Cuma saya rasa terkilan bila kita duk bincang pasal harga. Kita bincang tau. Bukan saya kata macam dia tiba-tiba dia offer kata, "Adi, aku ada RM300, aku bagi kat hang, boleh tak hang review?" Kalau saya terima macam tu, saya tak akan cakap apa tau. Ni bila kita bincang, kita negotiate secara profesional, mereka tekan saya gila-gila disebabkan saya tak tahu. Itu saja. Saya rasa sedih betul tau. Saya cakap dekat anda, saya memang rasa sedih betul apabila diperbodohkan. Dan itu bukan satu syarikat yang pertama. Banyak dah yang buat macam tu. Jadi sebab tu dalam masa 2022 tu saya fikir macam teruk aku diperbodohkan ni. Walaupun sebelum ni mungkin saya banyak terlibat dengan perniagaan, 20 tahun duk berniaga dan sebagainya kan. Tapi bila cakap tentang benda-benda dunia influencer ni semua, saya memang tak tahu apa. Orang kata zero knowledge. Jadi saya banyak belajar daripada channel-channel lain tau. Ni saya cerita dekat anda nah. Pihak pertama lah yang ajar saya selok belok dunia YouTube influencer ni semua, anda tahu siapa? Yang ajar saya tu adalah Amans. Saya ingat lagi, mereka lah orang pertama yang mana saya meeting betul-betul ini, yang duk bincang cara nak naikkan channel pendakwah teknologi ni. Pada waktu tu channel ni saya rasa baru berapa puluh ribu subscriber. Jumpa online meeting waktu tu PKP kan, tu dia duk cerita, duk bersembang, banyak diterangkan. Jadi banyak saya belajar daripada pihak Amans tu. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya banyak belajar daripada pihak Wiser. Mereka banyak cerita kat saya. Wiser ni antara yang paling banyak duk cerita kat saya cara nak approach media company lah, cara nak memperkenalkan benda-benda dari segi kita punya rate dan sebagainya. Lepas tu mereka pun perkenalkan saya kepada wakil-wakil media. Duk cerita lah pasal channel kan, duk cerita kat semua orang. Lepas tu duk ajar saya daripada segi harga, daripada segi selok belok, orang kata apa, bisnes daripada segi influencer ni. Banyaklah selok belok dunia ni kan. Semua mereka ajar saya. Dan dalam masa yang sama juga saya belajar daripada channel-channel lain, contohnya macam Berani Buat, Mona Lisa PC, Izami Gadget, Fast Channel semua. Banyak saya duk belajar daripada situ. Ni, cakap pasal Izami Gadget ni saya cerita dekat anda lah. Izami Gadget juga merupakan salah seorang yang banyak cerita dekat saya benda-benda yang saya tak tahu. Dia tu jenis tak kedekut ilmu. Ni saya cakap siap-siap. Dia tak bayar saya untuk buat video ni. Saya cuma cerita dekat anda kan. Kalau anda tengok channel Izami Gadget, anda tahu dia banyak buat produk review dan sebagainya. Dan channel dia makin lama makin berkembang kan. Jadi saya banyak tanya dia soalan. Jadi dia duduk cerita lah. Dia cerita. Lepas tu dan dalam masa yang sama juga, saya cerita kat dia isu-isu yang saya kenal. Lepas tu dia cerita isu yang dia kenal. Jadi kita berkongsi masalah, kita berkongsi orang kata apa, perjalanan hidup sebagai influencer tu. Jadi banyak benda yang saya boleh belajar daripada dia tau. Okey. Ni saya sambung balik cerita tadi nah. Jadi apabila saya duk fokus nak cari duit melalui produk review semua tu kan, dia rasa macam keutamaan saya untuk buat channel ni dia dah mula lari tau. Lepas tu bila kita duk kejar-kejar duit itu, dan kita rasa diri kita tertipu, kita rasa dipermainkan, diperbodohkan, dipergunakan semua kan. Dalam tahun 2022 tu saya rasa agak down bila duk fikir pasal channel ni. Saya cakap terus terang dekat anda mungkin tak nampak sangat, tapi kalau anda perasan ya, jumlah video yang saya buat tu dia kadang-kadang berkurang sikit. Lepas tu kadang-kadang kalau anda tengok ini saya cakap secara saya sebagai orang yang buat kan, mungkin kalau anda tengok video tu anda rasa macam video tu elok kan, tapi pada saya yang buat ni saya tahu tau. Walaupun dulu video yang saya buat saya hanya pakai mungkin iPhone 10 pada waktu tu, saya tak ada kamera lampu ni semua, duduk ke depan-depan cari lampu biasa ambil gambar video kan. Walaupun kualiti gambar, audio semua tu tak cantik, tapi kualiti konten tu adalah jauh lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan kamera yang saya pakai sekarang ni semua. Walaupun nak rekod lah dengan 4K ke 6K ke apa kan, buatlah video editing gila, pakailah mikrofon mahal taruh mana kan. Dia cantik daripada segi luaran, tapi dalam dia tu dah tak sama. Dulu luar tak berapa cantik, tapi orang boleh tutup tak tengok video tu pun tak apa, orang boleh dengar pun dah cukup. Sebab daripada dengar tu pun daripada boleh belajar banyak benda. Itu asalnya channel ni saya buat macam tu tau. Jadi bila saya duk mula minta bayaran, lepas tu bila saya rasa macam saya diperbodohkan, maka saya mula jadi orang kata apa, lebih, dia jadi orang kata macam lebih strict sikit lah, lebih kasar tau. Dia bukan nak kata kasar saya bergaduh apa tak, maksudnya saya lebih tegas kan. Jadi apabila saya lebih tegas dalam menetapkan bayaran semua tu, maka saya dah perasan yang saya ni mula dipinggirkan tau. Dia start daripada situ. Mereka tak kontak saya, lepas tu saya orang kata apa, bagi mesej WhatsApp apa tak reply, buat tak peduli kan. Benda macam tu buat saya lagi tak seronok tau. Lepas tu masalahnya, apabila saya terlalu fokus untuk nak hasilkan konten yang boleh mendatangkan duit, maka saya dah lupa dah tujuan saya buat channel ni. Saya dah lupa dah apa yang buatkan saya seronok apabila saya buat konten untuk channel ni tau. Macam saya kata pada awal bahagian tadi kan, saya kata
duk buat konten untuk channel ni adalah satu benda yang membahagiakan saya. Dia menyeronokkan saya. Jadi bila benda tu dia menyeronokkan kita tak fikir tau pasal letih ke, pasal tak tidur ke, pasal kena bawa keluar duit ke apa ke, tak fikir tau benda macam tu. Jadi benda yang mula-mula ni dia mendatangkan keseronokan dekat saya nah. Sekarang ni dia dah mula buat saya rasa letih, dia buat saya rasa sedih. Dia buat saya rasa menyampah. Lepas tu dia macam mana nak kata, kalau sebagai manusia saya kata senang macam ni lah. Dia buat saya rasa macam tak larat. Macam tu lah. Kalau tadi saya duk bercakap kepada anda tentang produk review, tentang isu nak kenakan bayaran dan dia perbodohkan dan sebagainya kan. Ni saya cerita bahagian yang kedua pula. Di mana saya duk memperjuangkan hak pengguna tu. Ni saya cerita bahagian tu. Jadi seperti mana yang anda tahu kan, saya ni memang sangat lantang dalam memberikan pendapat. Malah kalau nak ikutkan sebelum channel ni saya buat pun, sebelum-sebelum ni, berpuluh tahun sebelum ni pun, saya ni memang seorang yang sangat lantang. Saya kalau saya rasa ada satu isu tu dia mendatangkan mudarat ataupun benda tu tak betul ataupun dia mendatangkan mudarat dekat orang ke apa ke contohnya kan, maka saya akan bersuara habis-habisan atau saya akan hantam isu tu gila-gila. Lepas tu kalau ada macam contohnya ada pihak yang buat benda yang tak sepatutnya, kalau ada orang cakap benda yang dia tak sepatut cakap ataupun ada orang yang buat ataupun company yang buat benda yang dia tak patut buat kan, maka saya akan bantai habis-habisan tau. Itu memang perangai semula jadi saya kan. Tapi masalahnya tau, apabila kita memperjuangkan sesuatu, dia akan mendatangkan mudarat dekat diri kita juga. Contohnya saya rasa ramai di antara anda yang dah tahu saya pernah disaman sebelum ni. Saman berjuta sebab saya kritik dan tegur orang. Memang kalau nak ikutkan, niat saya baik tau. Saya tak fikir apa sebab tu. Maksud kita kritik tu sebab kita nak membetulkan dia. Kita nak membetulkan benda yang salah tu. Kita nak tegakkan kebenaran. Tapi bila kita kena benda-benda macam tu, contohnya bila orang saman kita, orang hantam kita gila-gilaan, dia mendatangkan kesan yang sangat teruk dekat diri kita ni. Jadi kalau dalam kes ni mendatangkan kesan yang sangat teruk dekat saya. Kena mental torture tu gila-gila. Nak kena keluarkan duit, nak bayar peguam, nak kena naik turun mahkamah apa semua merepek tu. Lepas tu akhirnya saya mempersoalkan diri saya balik tau. Saya kata untuk apa saya duk buat benda ni semua? Untuk apa? Untuk apa saya duk seksa diri saya gila-gila macam ni? Tak nampak apa langsung kegunaan dia. Aduh. Jadi sama juga tau. Bila saya duk cakap tentang, okay, saya ambil lah satu contoh yang paling mudah dan bila saya duk cakap tentang isu-isu internet ataupun benda-benda yang berkaitan dengannya kan. Bila saya duk kritik pihak telco, bila saya kritik pihak ISP ataupun kadang-kadang saya kritik lah pihak kerajaan. Tapi kerajaan ni saya tak ada hantam senyum. Kadang-kadang saya kritik lah polisi yang mereka buat semua tu kan. Jadi semua benda tu, dia mendatangkan kesan yang sangat negatif dekat saya. Okay, kenapa saya kata negatif? Seperti yang anda tahu lah, sebelum saya buat channel ni, saya banyak buat kerja yang mana melibatkan pihak kerajaan, melibatkan pihak telco, melibatkan pihak ISP. Semua benda tu lah. Saya banyak duk berlibat dengan benda-benda yang berkaitan dengan IT kan. Bertahun-tahun, berbelah tahun saya duk buat kerja dalam bidang-bidang macam tu tau. Tapi bila saya duk mula kritik mereka dan saya perasan sekarang ni kan, saya ni macam di pulau sikit. Bukan semua orang pulau saya, tapi saya boleh perasan lah orang kata pada key person tu dia banyak menjarakkan diri daripada saya. Saya banyak dipulaukan daripada orang kata apa perbincangan dan sebagainya tau. Jadi saya bagi contoh lah, macam kawan-kawan telco saya sekarang ni mereka dah tak bersembang dengan saya sangat. Jadi bila berjumpa pun kadang-kadang saya nampak macam kita tahu macam mungkin tak ada apa, mungkin perasaan saya kan, tapi kadang-kadang saya nampak macam mereka macam masam muka. kita okey lah, saya cakap lah nampak macam masam muka sikit lah. Saya asalnya tak nak sebut masam muka tu, tapi macam saya terperasan lah. Mungkin saya tak tahu lah kot masa tu dia sakit perut ke apa kan, tapi bukan seorang lah, saya perasan 2-3 orang juga tau. Lepas tu masa duk bersembang ni kadang-kadang saya banyak perasan lah mereka ni banyak mengelak daripada bercakap dengan saya sebab takut saya cerita benda tu kat media sosial. Lepas tu kadang-kadang ada yang mereka cakap ni cakap berkias ataupun kita panggil macam peli-peli macam tu, dan kita faham tau benda tu dia peli tu bukan apa, dari segi macam kita ni seolah-olah macam nak berpaling tadah lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi tak ada apa pun, saja biasalah kita bersembang kan. Jadi kadang-kadang saya tanya diri saya balik tau, saya duk fikir kan, adakah saya menyesal bila jadi macam ni kan? Terus terang saya cerita dekat anda kan, dia memang sebenarnya agak sedih jugalah. Tapi ikut mana pun saya memang tahu, orang yang vokal ni memang ramai tak suka. Dia ada kumpulan-kumpulan yang suka dan dia ada juga kumpulan-kumpulan yang tak suka ni. Sebab kenapa saya kata macam tu dah? Sebab manusia ni senang saya tahu. Manusia ni secara umumnya dia memang suka dipuji.
Tapi kalau orang kata apa, bila dia dah dipuji tu, kita tak boleh kritik dia tau. Kita suka tau kalau orang puji kita secara depan-depan, cerita kat semua orang kebaikan kita, cerita apa yang kita, kelebihan kita, ceritalah, kita rasa bangga, kita seronok tau. Tapi bila kita buat salah, walaupun salah tu kita buat depan orang kan, kita tak suka orang kritik salah yang kita buat depan orang tu kat depan-depan orang juga. Ni bukan kita duk bercakap pasal nak korek masalah kita peribadi ke apa, tak. Maksudnya salah yang memang kita buat depan orang, yang mana semua orang nampak, orang tak suka kita tegur depan orang juga. Tapi kalau kita buat baik belakang-belakang orang, ataupun tempat buat baik yang orang tak nampak, orang nak kita cerita kat depan orang. Perangai manusia macam tu kan. Sebab kita ni banyak diajar untuk menjaga aib orang tau. Malah kalau nak ikutkan sebagai orang Islam kan, kita pun tahu kita tak patut buka aib seseorang tu kan. Tapi sebenarnya, kalau anda perasan, kita bukan nak membuka aib orang bila kita duk bercakap pasal kritikan semua ni. Memang betul, kita tak nak cakap benda yang buruk pasal orang, dan dalam masa yang sama, kita tak mahu orang duk cerita pasal buruk pasal kita. Itu memang betul tau. Tapi macam saya kata tadi kan, benda yang kadang-kadang benda yang kita kritik ni bukan benda yang kita korek, yang orang tak tahu tau. Kita kritik kesalahan yang mereka buat secara terang-terang. Apabila isu tu melibatkan ramai orang, apabila isu tu melibatkan rakyat secara umumnya untuk negara ni kan, maka kita bersuara lah, sebab benda tu semua orang kena. Bukan satu benda yang kita cari dalam rumah ada dia buat silap, lepas tu cerita kat semua orang, habis ambil gambar yang dia tak tahu apa kau cerita. Bukan macam tu. Kita kritik benda yang memang berlaku yang melibatkan ramai orang. Sebab pada saya dia macam ni tau. Kalau semua orang diam diri, kalau semua orang yang berpengetahuan ni diam diri, terutamanya orang yang berpengetahuan ni kan, maka sampai bila-bila lah masalah tu tak akan selesai. Sampai bila-bila, tak akan jadi apa. Sebab semua orang tak nak kisah kan. Orang nampak benda tu salah, orang tahu benda tu tak patut jadi macam tu, tapi bila dia fikir balik, okeylah kita tak nak tegur, maka dia biar. Maka sampai bila-bila benda tu tak akan selesai. Jadi kalau sekarang ni kan, kalau anda tanya saya kan, adakah saya akan terus buat perjuangan ni semua kan, walaupun dia mendatangkan kesan negatif dekat saya kan? Maka secara ikhlas kan, saya boleh cerita kepada anda, jawapan dia ya. Saya akan teruskan. Saya tak kisahlah kalau orang nak benci dekat saya sekalipun kan. Macam contoh kan, contoh satu benda lah saya cerita dekat anda. Ini saya rasa mungkin ramai dah tahu kan, pada hujung 2022 Disember, pada bulan Disember itu kan, saya dah cerita pasal isu kebocoran data, ataupun orang kata macam kemungkinan berlakunya kebocoran data dekat pihak Maybank, pihak Astro dan SPR kan. Masa tu heboh tau, heboh satu negara ni kan, nak hujung tahun lah itu. Pendek katanya semua surat khabar duk cakap pasal orang kata apa isu tu, dalam berita pun masuk, dan setiap surat khabar pun sebut, kata pendawas teknologi cerita macam tu. Pendek kata semua, daripada yang online sampai ke surat khabar fizikal, sampai dia tulis kat situ, satu Malaysia tahu pasal channel ni. Sampai menteri dan timbilan menteri semua ulas benda tu kan. Tapi masalahnya, apabila saya bangkitkan isu-isu macam tu kan, apabila isu tu adalah isu yang sensitif kan, bila kita cerita benda macam tu, bila benda tu adalah benda yang buruk, maka ramai orang akan kena tau. Jadi anda tahu tak kan, ramai gila orang yang marah dekat saya pasal isu tu. Siap cakap dekat saya, dia berkata saya ni gila perhatian lah, suruh saya duduk diam lah, benda yang saya tak tahu baik tak duduk cakap apa lah, macam-macam mereka bantai saya gila-gila. Dia bukan semua orang, saya perasan secara majoritinya semua orang positif lah terhadap berita tu. Maksudnya mereka terima berita tu, mereka nak satu benda yang orang kata apa, diambil tindakan supaya benda tu tak berlaku, sekiranya benda tu betul-betul berlaku kan. Lepas tu apabila pihak Maybank, pihak Astro dan sebagainya, dia mengeluarkan kenyataan bahawa tak berlaku kebocoran data, maka okey, tak apa, kita teruskan hidup kan. Tapi ada tau orang yang memang betul-betul ni, saya tak tahulah mereka ni datang daripada agensi mana kan, mereka ni memang marah betul dekat saya bila saya cakap pasal kebocoran data tu. Mereka marah dekat saya bila saya cerita pasal isu kebocoran data tu. Mereka marah dekat saya bila saya kongsi data-data yang ada orang kata data tu palsu kan. Jadi saya kongsi data tu. Marah betul dekat saya. Dia kata you tak patut tunjuk benda tu semua, you tak patut cerita daripada mana you dapat, you tak patut cerita apa, orang tak patut tahu benda-benda macam ni kan. Dia tak marah kat orang yang membocorkan data tu, dia marah kat saya pasal orang yang menceritakan pasal isu kebocoran data tu. Lepas tu dia kata saya gila perhatian dah masuk surat khabar. Saya macam sampai sekarang tau saya pelik. Okay, tapi tak apalah, biar pergi kat mereka. Jadi sebab itulah saya fikir pada tahun 2023 ni, saya tak nak terlalu fokus kepada isu-isu negatif dalam channel ni. Tapi kalau berlakulah benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, maka tetap saya akan tegur.
10 hari pertama dalam tahun 2023 ni saya tak buat sebarang video secara khusus untuk tunjukkan kepada anda tau. Macam memang ada lah video yang pasal konten untuk nak review produk semua tu memang ada. Tunggu orang kata pada dalam fasa terakhir ataupun kita panggil sebagai final stages kan, memang ada. Tapi saya tak release kan semua video tu lagi kan. Jadi ini video yang anda tengah tengok ni, inilah satu-satunya video yang mana saya buat, memang sengaja saya buat untuk nak cakap dengan anda tau. Lepas tu dalam masa yang sama, dalam 10 hari ni saya buat banyak benda tau untuk nak buat perubahan kepada channel pendakwah teknologi ni. Antara salah satu perubahan yang saya buat itu adalah ni, bilik ni. Bilik ni saya anggap dia sebagai macam studio saya lah kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya keluarkan semua. Saya buat keluar semua produk-produk yang ada. Saya kata kat atas dinding ada, sebenarnya atas dinding ada, atas lantai ada, berlungguk kat sini barang-barang. Saya bawa keluar semua. Habis semua saya bawa keluar daripada bilik ni. Jadi tak ada apa langsung tau. Yang mana yang saya boleh bagi balik, saya bagi balik. Yang mana yang saya kena simpan dulu sebab produk tu itu kan, saya dah email kat mereka semua minta balik. Nanti saya hantar je. Tu saya letak dalam store, letak macam tu kan. Lepas tu saya cuma tinggal dalam 2 kotak lagi lah barang-barang yang mana saya kena review. Jadi saya akan habiskanlah benda tu dalam tahun ni kan. Sebab dulu bila saya masuk bilik ni, pintu dia dekat sana tau. Bila saya masuk bilik ni, saya akan nampak semua produk daripada lantai sampai ke ceiling. Pada waktu tu lah. Jadi bila saya tengok benda tu kan, awal-awal tu saya rasa seronok tau. Oh bestnya banyak produk ni, bilik yang macam orang bilik seronok buat kerja kan. Tapi lama-lama bila saya duk tengok benda tu, duk nampak macam banyaknya barang kan. Dia mendatangkan tekanan dekat saya tau. Masuk dalam bilik ni rasa tertekan. Masuk dalam bilik ni rasa tertekan. Aduh sudah. Sebab saya duk fikir kata sentiasa nak kena review produk. Jadi sebab tu saya nak patah balik tau. Saya nak pergi balik kepada tujuan asal saya buat channel ni. Jadi kosong bilik ni. Sekarang ni kosong. Yang paling kuat pun tinggal apa? Tinggal lampu, tinggal kipas, ada meja komputer. Okey, dulu kan komputer kat belakang ni kan. Betul saya letak kat sini balik sebab saya nak kena buat kerja. Lepas tu letaklah yang kata switch rack semua tu. Kamera semua ni. Kamera pun satu je. Tak apa sangat kan. Jadi saya sengaja kosongkan bilik ni. Macam kalau anda tengok dalam belakang ni tak ada apa. Jadi dekat belakang ni nanti saya akan letakkan benda-benda yang mendatangkan keseronokan dekat saya. Supaya bila saya buat video nanti anda boleh tengok apa yang menyeronokkan saya. Dia akan ada dekat belakang ni. Ni nanti anda akan nampak dalam video-video baru kat pendakwah teknologi ni. Satu benda lah saya kongsikan lagi dengan anda kan. Dalam masa 2 tahun ni saya banyak berikan macam-macam untuk nak hasilkan channel ni. Saya banyak keluarkan macam-macam. Bukan kata nak kata keluarkan duit saja ke. Macam-macam saya keluarkan. Macam-macam yang saya berikan. Macam-macam saya buat untuk channel ni. Tiap hari hanya fikirkan pasal konten seterusnya. Dia sentiasa always the next content. Always the next content. Nak tidur malam-malam duk tengok telefon, duk tengok konten apa nak buat seterusnya. Kesihatan tubuh badan saya tak payah duk cerita lah. Memang tak jaga apa. Badan naik besar gemuk. Bukan sebab apa. Bukan sebab bahagia. Bukan sebab duk makan nasi. Tak. Sebab tak jaga badan. Orang kata apa? Pendek kata tak jaga kesihatan lah. Bukan hanya spesifik tak jaga badan tau. Tak jaga kesihatan. Dalam masa 2 tahun ni kan. 2 tahun ni. Hampir tiap hari. Saya tidur dalam 3-4 jam macam tu saja. Betul? Saya tak tipu. 3-4 jam saya tidur. Kalau anda tengok lah kan. Kalau anda perasan banyak video-video yang saya upload dekat channel ni pukul 3-4 pagi tau. Perasan tak kalau anda tengok balik? Jadi kenapa saya upload pukul 3-4 pagi? Sebab pukul 3-4 pagi itulah saya baru habis edit video tu. Sebab siang ni duk buat kerja, balik petang buat video pop sampai tengah pagi tu upload, baru tidur. Tu besok bangun balik. Jadi macam saya kata tadi lah, berat badan saya naik mendadak sebab tak jaga kesihatan, tak bersenam, asyik duk minum kopi kan, duk mengantuk malam minum kopi. Minum kopi gila-gila. Bukan kata minum kopi yang macam premium kopi yang tak ada gula apa tak. Ni minum kopi yang 3 in 1 tu kan. Jadi dalam tu ada gula dan sebagainya. Duk minum hampir tiap hari, satu hari berkali-kali duk minum. Lepas tu tak cukup tidur. Naik badan. Bukan naik badan sebab seronok makan nasi kandar apa tak. Sebab gula. Lepas tu sekarang ni saya dah mula rasa letih, rasa tak larat, dah mula rasa mengah nak naik tangga masa mengah. Saya kata tak boleh lah kata macam ni kan. Jadi kesian kat badan saya. Sebenarnya kan bukan hanya badan tau, mental pun orang tu sangat tertekan. Kadang-kadang duduk diam-diam. Mana isteri saya tanya, kenapa saya duduk termenung macam otak saya duduk fikir macam-macam benda. Duduk fikir macam isu yang sedia ada, duduk fikir pasal masalah dunia macam-macam. Lepas tu duduk fikir pula pasal channel ni apa the next content, tak upload video lagi, saat lagi dia statistik turun dan sebagainya. Lepas tu duduk marah dekat orang macam-macam. Jadi macam tu tau. Maka sebab tu kan saya duduk berazam lah pada tahun 2023 ni kan, saya nak ubah benda tu semua. Saya nak ubah gaya hidup. Lepas tu saya nak perkembangkan channel ni untuk jadi channel yang lebih positif. Saya nak fikir benda yang positif sekarang ni. Tak nak adalah duk buat benda-benda yang tak elok ni. Sebab pendek katanya, bila saya tak jaga diri saya, bila saya tak jaga kesihatan badan, kesihatan mental semua ni kan,
maka dia akan memberikan efek kepada konten yang anda tengok. Masalahnya sekarang konten pendakwah teknologi ni bukan hanya di YouTube tau. Dah ada kat YouTube, dah ada dekat Facebook, dah ada merata. Lepas tu ramai orang tengok, dan masalahnya pula yang tengok tu, kita bukan kata itu adalah konten hiburan. Benda tu orang tengok dan orang ambil serius tentang apa yang saya cakap. Jadi saya tak boleh nak cakap benda-benda suka hati, tak boleh salah cakap dan sebagainya. Sebab dia mendatangkan kesan buruk yang berganda tau. Sebab tu saya nak hanya fokuskan benda yang positif je sekarang ni. Ni saya bacakan kepada anda. Ni saya teringat tau, saya bacakan kepada anda description yang saya tulis untuk channel YouTube ni kan. Ni masa saya mula-mula buat channel ni kan YouTube kan kita kena tulis channel description. Jadi saya tulis dekat situ. Saya tak ubah sampai sekarang tau description dia. Apa yang saya cakap dekat dalam description tu adalah saluran YouTube ni saya hasilkan khas untuk berkongsi ilmu dan pendapat dalam bidang teknologi. Tu yang pertama tu saya cerita macam tu. Saya amat meminati bidang teknologi dan saya berkongsi apa yang saya tahu akan bermanfaat kepada semua orang. Dan saya minta semoga channel ni ataupun saluran ni dia berguna kepada orang ramai dan menjadi salah satu sumber amalan akhirat setelah saya tak ada nanti. Itulah dia pendakwah teknologi. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.